Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Okey, yang malam ni minuman atau makanan ataupun bahan yang saya akan persembahkan kepada anda sekalian, ni saya dah ambil fresh daripada supermarket tadi. Saya pesan orang rumah saya suruh beli segenggam, dia bawa balik dekat setengah kati. Okey, anda sekalian, bagi anak-anak muda terutama sekali yang belum pernah melihat apa yang dinamakan daun ataupun pokok pudina. Okey, topik pada malam ni ialah pudina pudina. Kalau aku tahu. Memang bila saya tulis perkataan kalau aku tahu, ni akak-akak, makcik-makcik sekalian, ini bukan lagu. Ini sebenarnya kita banyak tak tahu sebenarnya. Benda-benda yang bahan-bahan yang simple, yang murah, yang boleh didapati di market bila-bila masa pun, ataupun kalau kita tanam sendiri senang naik ni. Betul? Okey, tengok dekat-dekat. Okey, daun dia lebih kurang macam tu design dia, ujung dia ada bergigi-gigi sikit tu. Kalau you tengok secara pakai skop betul-betul tu nampak macam berbulu sikit. Okey, yang penting saya akan cerita apa kandungannya, macam mana kita boleh gunakan. Tapi yang paling penting ada 4 bahaya yang you kena belajar. Bukanlah teruk sangat, tapi kalau tak jaga mungkin membawa akibat yang agak memudaratkan badan. Nanti saya cerita ujung-ujung. Jangan lupa anda ambil nota. Okey, yang ni selalunya you makan macam mana ni? Kalau kita tu rajin-rajinnya, kalau orang-orang Malaysia ni, tak salah saya, kalau atas laksa selalu kan kita letak ni kan, daun pudina ni, dengan aromanya, baunya, dengan kena tepi laut lagi. Saya kira banyak laksa-laksa yang diletak daun pudina atasnya. Makanan-makanan orang Asia, dan kebanyakan daripada kita boleh buat, nanti saya cerita, buat teh, boleh buat essential oil. Dia ajar macam mana. Kalau you boleh beli, you beli terus lah. Apa yang panggil mint essential oil, boleh digunakan untuk beberapa penyakit. Tetapi dah banyak orang pakai mint ni dalam ubat gigi, betul tak? Dalam chewing gum, dalam sabun-sabun, minyak-minyak wangi kadang-kadang, of course lah dalam teh. Anda sekalian, sebenarnya ada 3,000 lebih jenis mint ni kan. Yang saya tahu cuma peppermint dengan apa lagi satu, orang Melayu panggil daun pudina lah. Bahasa sains dia nama Mentha piperita. Nama dia sedap betul. Alright, dia ada 2 bahan utama yang menyebabkan kenapa dia jadi begitu baik sekali, walaupun orang kadang-kadang buat tak peduli je. Inilah antara contoh-contoh seperti daun lain lah, daun serai, daun karopole, daun kari tu, daun pandan. Kadang-kadang orang tak tengok daun moringa, semua tu orang tolak-tolak ke tepi je. Tapi zaman sekarang, sejak saya memperkenalkan kepada anda simple-simple bahan ni, boleh dipergunakan, cukup bagus sekali. Okey, tak kurang daripada 10 manfaat yang terbaik sebenarnya. Tapi saya nak sebut ada 2 tadi, satu namanya menthol, satu lagi namanya menthon, menthon, menthol dan menthon. 2 inilah bahan utama. Selain daripada dia ada vitamin C yang banyak, vitamin A pun ada, lepas tu ada sedikit D, tak berapa kuat, kalsium, ada magnesium, fosforus, iron, terutama sekali iron. Semua ni you dengar-dengar dulu, tapi nanti bila saya bagi manfaat dia, ada kaitan dengan mineral ni semua, terutama sekali potassium, magnesium, apa lagi, folic acid. Okey, dia ada protein, dia ada karbohidrat sedikit, banyak serat, tetapi tidak ada kolesterol langsung. Okey, jadi lagi sekali, siapa yang baru masuk, saya ucapkan Assalamualaikum lagi sekali. Untuk anda yang tadi miss gambar-gambar right ni, dipanggil live. Okey, tengok dia elok. Jarang anak-anak muda tahu apa dia daun pudina ni. Okey, right. Okey, anda boleh beli macam ni, satu kelongsong macam ni, atau beli kat kedai-kedai di, atau di market lah, senang. Okey, ada jual. Ambil tak sampai 300 gram pun dah tak larat nak makan ni. Okey, boleh dibuat sebagai ulam pun. Okey, saya boleh gigit ni kalau nak, bagus untuk bau mulut dan sebagainya. Baik, kita mulakan. Kalau you nak hilangkan
fluid retention. Ni antara yang pertama saya belajar tentang daun pudina ni. Kalau kita buat teh, kadang kita amalkan dia setiap malam ataupun setiap petang, katanya 2 kali sehari dah cukup untuk mendapatkan dia punya impact kepada menghilangkan masalah fluid retention. Maksudnya kita bengkak kaki ataupun air masih lagi bertakung dalam badan kita, dia merupakan diuretic, maksudnya boleh lawas kencing, bagus untuk buah pinggang pun. Okey, satu. Nombor 2, dia yang paling terkenal ialah disebabkan bagus untuk pencernaan ataupun masalah-masalah bahagian usus lah, daripada perutnya sampai ke usus. Sebab orang yang sakit perut amalkan minuman teh pudina. Setengah orang dia orang buat dalam bentuk ais pun boleh. Dia buat ais tea, lepas tu dia jangan, kalau boleh, memang saya tak benarkan letak gula langsung kan. Jadi nak bagi dia rasa sedap sikit, bau aroma yang best, letak 4-5 lembaran daun pudina kat dalam teh panas pun boleh, yang sejuk pun boleh. Okey. Satu lagi cara, dia masukkan dalam, kan kat hotel-hotel tu kan selalu saya kata infusion drink. Perasan tak? Dia nak ambil air kosong, dia kata okey, kat sini pilih air kosong, tapi kat sini ada air, dia call it fruit infusion drink. Masuklah buah apple, orange, selalunya strawberry, apa buah yang ada yang boleh dipotong-potong tu, dibiarkan beberapa jam. Jadi pagi tu kita dah buat ambil breakfast, dan selalunya dia letak daun pudina. Kalau you nak masuk terus dalam infusion pun boleh, ataupun you nak bawa asing atas air you pun boleh. Saya lebih nasihatkan you biarkan dia terendam dalam air, sebab kita nak infusion. Kecuali kalau you nak gigit makan terus daun tu kemudian nanti, tak apa, itu bagus. So untuk perut, sakit perut, untuk yang kembung perut, yang senang berangin, senang kram, ada kajian sampai 40% daripada masalah IBS. Ini memang ramai orang cari ni. Dengar ya elok, IBS, Irritable Bowel Syndrome. Kalau GERD tak boleh, kalau GERD jangan ambil daun ataupun minuman mint ni. Saya ulang lagi sekali, GERD jangan, GERD, sebab dia tidak dia tidak bagus, sebab dia boleh melonggarkan sedikit, bagi relax esophageal sphincter yang bawah tu kan, injap tu. Kalau GERD kan asid naik balik kan, disebabkan terbuka. Jadi kita tak nak ambil mint, sebab dia pun boleh membantu melembutkan, membuka injap yang bawah tu, sphincter tu, jadi asid boleh naik. Tu antara 1 daripada 4 yang saya nak ingatkan you nanti lagi sekali. So IBS, Irritable Bowel Syndrome, pernah dengar kan? Yang jenis yang sekejap cirit, sekejap sembelit, kadang-kadang cirit tu berhari-hari, dia tak selesa. Kalau dia rasa stres sikit je, benda tu datang balik sampai tak boleh kadang-kadang berfungsi seperti biasa. Sebab tu perkataannya irritable, sensitif you punya usus besar tu. Alright, so yang ni pun boleh dibantu 40% improvement, kebaikan, dengan menggunakan daun pudina, sama ada bentuk tea ataupun masuk sikit essential oil 1-2 titik dalam air pun boleh minum. Selalunya saya galakkan tea lah. Okey, so digestion, saya kata apa, pencernaan bagus, sebab daun pudina ni meningkatkan enzim-enzim untuk kita menghadamkan makanan. Memang terkenal. Jadi siapa yang ada, orang kata apa, ketat ataupun senak perut tu, dalam bahasa putih dia panggil antispasmodic, dia lawan kepada cengkaman otot krem-krem perut tu. Baguslah kan. Juga kalau masih bermasalah hempedu, tahu hempedu, yang keluarkan bile yang hijau tu, ni juga dapat merangsang bile production. Bagus untuk pencernaan dan untuk metabolisme lemak. Okey, baik. Seterusnya, sekarang tiba masanya untuk paru-paru pula. Terkenal, pudina boleh diamalkan untuk orang yang kena asma. Bagus. Orang yang kena sinus, resedung, orang yang ada tension headache, sampai sakit dada tu, ataupun you ada migraine. Migraine tahu kan, headache atau pening kepala yang serius sangat tu. Balik kepada paru-paru juga, bronchitis ataupun sakit tekak,
serak tekak, okey. Dan last sekali ialah kalau you sampai suara dah bertukar. Zaman-zaman sekarang ni kan. Tadi saya kata untuk mulut pula, untuk pernafasan yang berbau memang bagus, tapi kena kunyah. Tahu kunyah tak? Okey, kunyah betul-betul. Bukan kunyah telan, kunyah biar lama betul-betul, bagi bau dia, bagi essential oil. Bila you tak sedar pun ada minyak dalam daun tu semua tu, bila dia campur dengan you punya pernafasan, kalau nak telan pun, kalau you boleh telan lah. Okey, sebab dia akan bagi bau mulut yang fresh. Dia macam freshener mulut lah. Lepas tu dia bagus juga untuk kesihatan gigi, untuk kesihatan kulit, orang-orang yang ada acne, dan kalau kena gigit nyamuk semua tu, pakai dia punya essential oil ni lah, you sapu minyak dia. Kalau you dapat minyak dia lah. Kalau tak dapat, you pakai tumbuk-tumbuk, you pakai dia punya cecair sikit-sikit tu, dia punya lendir-lendir dia tu, you sapu kat bahagian yang kena gigit serangga. Okey, next, dia adalah terkenal dengan antioksidan. Jangan main nampak aja macam ni. Saya nak bau dia kadang-kadang you ambil bau dia, kalau nak lebih you pecah-pecahkan ni daun ni sikit, lepas tu you bau dia. Itu untuk orang yang tadi katakan you ada masalah pernafasan, saya lupa nak cerita. Tapi untuk sakit gigi, untuk lawan free radical seperti biasa, adalah di bawah konsep namanya antioksidan. Supaya orang kita yang kalau biasa-biasa nak faham, senang je. Kalau body kita ni dah mula berkarat ataupun macam apple, you potong, ingat tak dia tukar warna daripada apple yang cerah tu jadi brown-brown, itu dia panggil dah oxidize. Ini untuk mempertahankan supaya body kita, sel kita tu bagus, tidak oxidize ataupun free radical tak kacau sehinggakan merosakkan sel-sel kita. Inilah jenis-jenis daun-daun yang harus kita galakkan dalam kehidupan seharian kita. Saya ulang, ini adalah amalan harian, tak perlu you nak fikir panjang-panjang. Okey. Baik. Seterusnya ialah dia tak ada kolesterol, maka dia juga bagus untuk weight loss. Tahu weight loss, untuk menguruskan badan, untuk nak slim down. Okey, memang ada kalori free dia, konsep serat tinggi, memang bagus. Dan di samping itu dia meningkatkan circulation, peredaran darah. Dia memanglah, kalau you, saya lupa tadi, tiap kali kalau you nak bau dia, you bagi patah-patahkan sikit daun tu, baru dia keluar dia punya aroma dia. Okey, sambung. You punya blood pressure, you punya diabetes, saya patut bagi title tadi untuk orang diabetes dan orang blood pressure. Ini satu lagi kawan kita. Saya nak membuktikan pada anda sekalian, jangan putus asa. Walaupun penyakit yang terlalu berleluasa, 3 serangkai tu kan, blood pressure, diabetes, kolesterol, dan zaman sekarang ni obesity, dan terus boleh kena penyakit jantung. Jaga ni je, 3-4 penyakit ni, insyaAllah. So kita dapati dengan jaga diet dan ambil bahan-bahan ni berkonsepkan herba yang very safe sebenarnya. Kalau you ambil takat 2-3 cawan sehari maksimum dah cukup. Okey. Anti-pain, dia lawan anti-inflamasi pun. Maksudnya dia taklah sekuat omega 3, selalunya saya bagi tahu. Tapi kalau takat-takat you sakit biasa, lenguh-lenguh badan, boleh ambil ni, sebab dia ada anti-inflamasinya. Dia ada flavonoid, dia ada carotenoid. Lepas tu kalau you tengok untuk jantung pun, dia meredakan keadaan kalau kita ada berdebar-debar. Maksudnya rhythm ataupun irama kita punya jantung punya degupan kalau agak tak stabil, insyaAllah okey, dengan syarat jantung you belum rosak lah kan. Yang kita tahu ialah pedih ulu hati, ni macam gastrik tu boleh dibantu ni kan. Ingat bukan GERD. Okey, saya kata lagi sekali, stres dan orang yang fatigue, selalu senang letih, lesu, balik-balik kerja tu, ambil teh pudina. You boleh buat teh sendiri, lepas tu you buah pudina pun boleh kalau tak ada masa. Tapi kalau you nak buat khas teh pudina saja, you kena masukkan lebih kurang
9-10 helai pun tak apa. Lembaran dia ni masuk dalam air panas, okey. Lepas tu you tunggu katakan 10 minit, you bagi dia suam-suam. You nak masuk sikit stevia pun boleh, honey pun boleh, nak buat lemon sikit, dah cukup. Dah memang sedap. Dia saja pun dah sedap. Okey. Gatal-gatal ataupun masalah penyakit kulit yang macam ni lah, eczema ke, dermatitis ke, ataupun you ada masalah infection, terutama sekali bakteria atau fungus, dia terkenal dengan antibakteria, anti-fungus pun. Dan kalau you senang kena krem-krem otot, minum teh pudina. Lagi orang yang mual ataupun senang rasa loya, okey, boleh. Untuk mata, jarak jauh, bila you amalkan ni katakan setahun 2 tahun, you akan nampak bezanya, sebab vitamin A. Ada orang masa period, masa haid, dia ada cramp, dia ada sakit perut, itu juga dibantu oleh daun pudina. Dan ujung sekali zaman-zaman COVID ni, elok juga you rajin minum ni. Satu, you dapat fluid dia. Nombor 2, you ada anti-inflamasi, you ada antioksidan, tapi dia juga membantu untuk masalah-masalah immune system kita. Maksudnya dia meningkatkan immunity juga. Okey, so bila saya dah bagi semua kebaikan, kita selalunya bahan-bahan kalau terlalu baik pun, kalau terlalu banyak, ada dia punya kesan sampingan. Ada 4. Tadi saya dah bagi 1, iaitu masalah apa saya kata tadi, kalau ada GERD, kalau you ada GERD, kan yang naik asid ke bahagian esophagus sampai ke mulut, kan selalu saya cerita tu, yang pahit-pahit, sakit-sakit, pedih-pedih tu tak sedap betul badan kita kalau kena GERD ni kan. So you jangan tambah dengan main dengan pudina, sebab dikenal pasti dia tidak membantu. Nombor 1. Nombor 2, orang pregnant tak digalakkan langsung, kecuali kalau satu cawan ataupun dia terletak sedikit 5-6 helai atas katakan you punya kempunan laksa lah. You nak 1-2 helai tak apa, tapi lebih pada 5 helai ataupun, pendek cerita, tak bagus lah untuk orang pregnant ni, sebab telah ada bukti yang mengatakan boleh menyebab keguguran. Jadi kita tak nak lah sampai begitu bermasalah pula. Okey. Keguguran untuk orang pregnant. Okey, untuk bayi-bayi dan budak-budak bawah pada 8-9 tahun, maksudnya bawah pada 10 tahun, tak usah bagi lagi pudina ni. Sebab mereka kemungkinan kalau ada yang alergi tu takut serius. Alergi ni sebenarnya dia mungkin sikit je gatal-gatal semua, tapi budak-budak dia kalau dah kena alergi, takut dia tak boleh kontrol. Maklumlah dia orang tak boleh cerita ke, lambat nak bagi tahu. Soal-soal alergi ni terkenal. Daun ni ataupun setengah orang dia tak tahan dengan daun pudina. So kalau you jenis alergik, you tahu pudina menyebabkan masalah besar, jangan main. Okey. Dan last kali pada malam ni ialah bagi mereka yang makan ubat. Ada setengah-setengah ubat, discuss dengan doktor yang kalau ambil pudina ni, dia macam orang kata apa, konflik sikit. Terutama sekali ubat diabetes juga, ubat blood pressure, 1-2 lagi ubat yang ada dibuat kajian. Daun pudina ni macam konflik, maksudnya mengganggu perubatan. So lebih baik you check dengan doktor dulu. Kalau you nak amalkan ni lebih daripada 1-2 cawan sehari. Saya ulang, kalau takat 1-2 cawan sehari tidak masalah. Yang saya nasihatkan ni mereka yang sampai dah addicted kepada mint tea ataupun mint drink. Ada ke? Saya tak boleh fikir macam mana dia orang boleh sampai gian mint ni. Kalau kopi tu saya faham lah kan. Tapi eloklah kita berwaspada, jangan lebih pada 1-2 cawan saja. 1 cawan tu untuk orang pregnant, nak lepaskan you punya kempunan. Dan yang lain tu kalau makan ubat apa-apa, sementara you makan ubat tu, kontrol 1 atau 2 cawan sahaja. Apa tu dipanggil mint drink. Alright, cukup dulu pada malam ni saudara saya sekalian. Begitulah daun pudina saudara saya sekalian, amalkan. Saya galakkan satu rumah
sekurang-kurangnya ada satu pasu ditanam, jadi kita tidak bergantungan sangat kepada masalah inflasi zaman sekarang ni. Alright, cukup dulu. Kita jumpa lagi pada waktu yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Semoga hidup anda bahagia di sini ya, di dunia bahagia, akhirat syurga, dan let go and feel good all the time. Terima kasih.